بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. وقال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين. Dan berkata Imam Al-Allamah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Di antara yang halal, ada yang disembunyikan kepada yang terjauh, tidak kepada yang terdekat, kepada yang terbenci, tidak kepada yang tercinta, disembunyikan daripada kebanyakan orang, tidak kepada orang yang tertentu. Jika hati ini bersih dan suci dalam mujahadahnya, nescaya dia akan mendengar seruan Allah Azza wa Jalla dari dari sudut yang enam. Dia akan mendengar seruan sekalian Nabi dan Rasul, semua siddiq dan wali. Ketika itu dia akan didekatkan kepada Allah, maka hidupnya menjadi pendekatannya kepada Allah, dan matinya menjadi penjauhan daripadanya. Keredoannya pada munajat kepadanya, dia merasa puas dari segala sesuatu. Dia tidak akan mempedulikan kepergian dunia daripadanya, tidak mempedulikan lapar dan dahaga, telanjang dan cemaran orang terhadap harga diri. Ingatlah bahawa redha seorang murid wujud pada ketaatannya, dan redha seorang arif ialah tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Wahai orang yang berpura-pura, apa ini yang engkau buat? Perkara ini tidak akan sempurna hanya dengan berpuasa pada siang hari dan beribadat pada malamnya, berkasaran dalam makan, minum dan pakai, dengan wujud di sampingnya jiwa hawa nafsu, tabiat kejahilan, dan memandang kepada manusia. Semua itu tidak mencukupi. Celaka engkau, ikhlaskan amalanmu supaya terlepas dari belenggu dunia. Berkata benar, bila engkau telah sampai dan dekat, tinggikan cita-citamu bila engkau berada di atas. Serahkan dirimu bila engkau telah selamat. Setuju sahaja bila engkau telah diberi taufik. Rela bila dia telah rela denganmu. Segera datang kepadanya bila semua itu telah disempurnakan. Apabila semua itu telah disempurnakan Allah buatmu. Ya Allah, ya Tuhanku, uruskanlah semua perkara kami di dunia dan di akhirat, dan jangan engkau serahkan kami kepada diri kami, dan tidak juga kepada sesiapa sahaja daripada makhlukmu. Muslimin dan muslimat sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian, apabila Syekh Abdul Qadir menyebut bahawa manusia itu ada yang dekat dengan Allah, ada yang jauh daripada Allah, ada yang dicintai oleh Allah dan ada yang dibenci oleh Allah. Bagaimana sesuatu itu diketahui tentang cinta dan redha Allah Ta'ala pada seorang hamba? Bila Allah Ta'ala mencintai seorang hamba, maka diberikan kepadanya kepahaman agama, menjadikan dia mengetahuinya sebelum orang lain mengetahuinya, dan dia diberitahu sebelum orang lain diberitahu. Dalam hadis,
Nabi SAW bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa yang Allah Ta'ala ingin berikan kepadanya kebaikan dunia dan akhirat, maka diberikan kefahaman agama padanya. Yang dimaksudkan kefahaman agama, bahawa dia dipahamkan untuk melakukan perkara yang halal sahaja, yang dibenarkan sahaja, yang diharuskan sahaja, yang diizinkan sahaja. Maka dengan itu dia mengetahuinya. Kerana itu Syekh Abdul Qadir menyatakan, di antara yang halal ada yang disembunyikan kepada yang terjauh, tidak pada terdekat. Sesuatu perkara itu, bila Allah Ta'ala sayangkan seorang hamba, diberitahu, dimaklumkan, diilmukan orang ni. Manakala bila dia jauh daripada Allah Ta'ala, maka dia tidak mengetahuinya. Umpama begini, bagaimana kita mengetahui suatu berita seseorang kalau kita tidak mendekatinya? Dan kita tak akan tahu berita seseorang bila mana kita jauh daripadanya. Saya damping orang ni fulan, maka saya pun tahu dia ni nak pergi mana, dia kerja apa. Saya tahu banyak kerana saya mendampinginya. Maklumat ini tidak diketahui oleh orang yang jauh. Perumpamaan, bila seorang dalam langkah-langkah mujahadah dia, dalam langkah-langkah taubatnya, dalam langkah-langkah kesungguhannya untuk kembali pada Allah, untuk menjadi hambanya, untuk benar-benar menjadi orang yang taat kepadanya, maka Allah pimpin dia dengan ilmu. Maka Allah mengetahui ataupun Allah memberitahu kepadanya apa yang patut dibuat dan apa yang patut ditinggalkan. Yang perkara ini mungkin jauh, yang tidak diketahui oleh orang yang jauh dari Allah. Kerana yang jauh dari Allah melakukan sesuatu dengan nafsunya, melakukan sesuatu dengan kebiasaan, melakukan sesuatu dengan apa yang dilakukan oleh orang ramai, nenek moyang mereka, dan melakukan sesuatu dengan perintah syaitannya. Kita bila buat satu perkara, lalu kita tanya pada diri kita, daripada mana perintah dan arahan perbuatan ini? Kalau sekiranya kita buat suatu perkara, buat satu kerja, buat satu urusan, kenapa kita buat? Kalau dia berkata saya melakukannya kerana rutin kebiasaannya, maka dia tidak mendapat pahala. Dia tidak mendapat keberkatan, kemuliaan. Sebab itu cuma rutin, adat, kebiasaan. Kerana kita tahu beza adat dengan ibadat ialah niat. Seorang bila mana Allah Ta'ala nak angkat darjat kedudukannya, Allah jadikan perbuatan yang menjadi kebiasaannya menjadi ibadat. Akhirnya bila dia tidur kerana Allah, makannya kerana Allah, berjalannya kerana Allah, dia melancung pun kerana Allah, maka lihat kebiasaan menjadi ibadat. Maka ibadat tadi datang daripada ilmunya, sehingga dia boleh melakukan sesuatu yang menjadi kebiasaan orang lain sebagai satu ibadat. Orang lain makan, dia pun makan, tapi makan dia kerana ibadat pada Allah. Dia makan supaya dia menjadi kuat dalam ibadat. Dia makan supaya dia menjadi lebih bertenaga dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Dan dia makan untuk mendapat redha Allah. Maka dia tak jadi macam orang biasa makan, yang sekadar makan. Yang akhirnya orang yang biasa melakukan kebiasaan makan, dia akan pergi kepada satu peringkat tidak peduli halal haram, dan tidak peduli masa yang diperuntukkan untuk makan, dan tidak juga peduli tentang orang lain ketika mana dia makan. Sebab makannya bukan ibadat. Akhirnya dia makan halal haram, dia rempuh, dia berbelanja besar untuk makan. Dia tiada simpati kepada orang lain yang tak boleh makan. Walau jirannya kelaparan, maka apa dia peduli?
Kalau saudaranya kelaparan, maka apa dia peduli? Ini, bila seorang buat satu benda kerana kebiasaan, maka dia akan mula melanggar sempadan. Jangan buat kerana kebiasaan, buatlah kerana ketaatan. Walaupun perkara memang biasa kita buat. Sebab itu kita lihat, kenapa dalam Islam semua perbuatan kita buat diawali dengan doa. Kita makan ada doa. Hatta seorang suami mendatangi isterinya ada doa. Walah syahwatnya ada doa. Kita dapat anak ada doa. Kita beli kenderaan baru ada doa. Kita pakai baju baru ada doa. Kita masuk jambang pun ada doa. Kita tidur pun ada doa. Kita berjalan musafir, kita melancong, ada doa. Baik, kenapa doa-doa ini ada pada setiap perbuatan kita? Walau perbuatan itu rutin, perbuatan itu adat kebiasaan, tetapi Nabi SAW ajar kita doa. Keluar masuk rumah ni biasa kita buat, tapi keluar rumah kita dengan doa, masuk dalam rumah dengan doa. Makan ni benda biasa kita buat, pagi, petang, malam, tapi Nabi SAW ajar kita makan dengan doa, dengan menyebut nama Allah, dengan memuji Allah sesudah kita makan. Kenapa? Ya, inilah yang disebut bahawa orang yang dekat dengan Allah diberitahu perkara ini. Orang yang jauh daripada Allah tak tahu benda ni. Maka dia pun makan, dia pun minum, dia pun melancong, dia pun tapi dia tak tahu apa pun perlu dibaca, apa pun yang perlu dilakukan, dia tak tahu. Dia cuma buat berdasarkan kebiasaan. Hatta kita kalau bergaduh dengan orang pun, kita diajar oleh Rasulullah dengan doa. Gaduh pun ada doa. Hatta kita dalam melakukan apa-apa saja hal, tengok angin ribut datang, kita ada doa. Kita tengok sesuatu yang cantik, kita ada doa. Kita masuk pasar, kita ada doa. Walau masuk pasar tu rutin kita. Kita keluar pasar pun ada doa. Maka ini yang disebut bahawa perkara-perkara ini Allah Ta'ala tidak sembunyikan pengetahuannya kepada orang-orang yang dekat, tetapi tidak orang yang jauh. Orang yang jauh, maka saya dah sebut tadi, amalannya berdasarkan pada 4 perkara. Wa imma daripada kebiasaan, wa imma daripada hawa nafsu, wa imma kerana pengaruh orang ramai, suasana dia, environment dia, bi'ah dia, wa imma syaitan. Dan perlu ingat bahawa syaitan ialah kepala kepada semua urusan manusia bila tidak dilakukan kerana Allah. Suatu amalan yang jadi kebiasaan, maka syaitan dengan mudah menguasainya sehingga dia lalai. Sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam Quran, istahwaza alaihimus syaitan fa'ansahum zikrallah. Syaitan telah menguasainya sehingga dia lupa menyebut nama Allah. Dia lupa. Kali itu bila kita dapati perbuatan-perbuatan harus dan halal kita, bila kita lupa nama Allah, syaitan sudah kuasai kita. Andai kata kita kerja, lalu kita lupa nama Allah, syaitan menguasai kita, maka datanglah watak-watak yang buruk dalam pekerjaan. Menipu, khianat, pemarah, pembohong, semua berlaku. Kenapa syaitan menguasai? Orang yang pergi melancong sebagai contoh, bila dia tidak menyebut nama Allah, syaitan menguasainya, maka jadilah dia meninggalkan solat, mengabaikan kefarduan, memudahkan, atau kita katakan mengambil mudah urusan hukum hakam, habis dilanggar belaka. Kenapa? Syaitan menguasai. Kerana itu hati-hati bila kita buat sesuatu berdasarkan kebiasaan. Kerana syaitan dengan mudah menguasai, melainkan bila kita ingat Allah. Atau perbuatan kita kerana hawa nafsu, memang syaitan lagi dapat tangkap kita. Kalau kita buat ni kerana hawa nafsu, suka sangat kita, benci sangat kita, minat sangat kita, ini hawa nafsu. Maka hawa nafsu dia akan datang dengan sifat suka melampau, dia akan datang dengan sifat benci melampau, dia akan datang dengan sifat bimbang melampau, dia akan datang dengan sifat takut melampau. Ini dipanggil madakhilus syaitan, iaitu highway syaitan dalam hawa nafsu manusia.
Sebab bila kita sebut ikut nafsu ni, dia bila dia suka sangat. Allah suka saya, kalau wudu suka sangat makan wudu, pagi makan wudu, tengah hari makan wudu. Maka ini hawa nafsu dia. Dia jadi macam kita sebut ketagih. Dalam bahasa mudah ketagih. Dia nak, syaitan mudah menguasai dia. Dia mudah untuk mencela bila dia tak memperolehinya. Dan dia mungkin lalai bila mana dia memperolehinya. Ada orang misal kata dia punya minatnya pada apa? Pada kenderaan. Minat melampau. Maka syaitan mudah menguasainya. Maka dia sanggup buat pinjaman riba untuk mendapatkan kenderaan. Dia sanggup berhutang dan dia tak bayar untuk dapat benda. Sebab dia terlalu excited. Bila para ulama membahaskan tentang ikut nafsu, bila dia melampaui kebiasaan, ikut nafsu. Biasa-biasa ada kereta, itu biasa. Tapi bila dia hanya nak benda ni, tak nak yang lain, maka nafsunya mula masuk. Hati-hati. Syaitan menjadikan pencinta nafsu seperti bola di kaki kanak-kanak. Disepaknya muka apa yang dikehendaki, kanan dan ke kiri. Dan kita dah sebut orang yang ikut nafsu dia 4 jalan ni. Kita akan nampak diri kita lah. Bila kita terlalu suka sesuatu benda, bila mana kita benci suatu benda, bila mana kita bimbang suatu perkara, dan bila mana kita takut suatu perkara. 4 sifat ini mendatangkan gelora hawa nafsu, tsunami hawa nafsu, badai hawa nafsu yang menjadi perkara yang ditertawakan oleh syaitan. Dan orang inilah yang akan sanggup menjadikan benda itu sebagai Tuhan hidup dia. Yang disebut oleh Allah dalam Quran, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawah wa adallahu Allahu ala ilm. Tidakkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan dan dia disesatkan dalam keadaan dia ada ilmu. Kita orang kalau kita ambil contoh, dia minat basikal minat basikal, atau dia minat mengairkan, dia punya gila mengairkan, dia boleh jorang sekian-sekian banyak, okey lah, mula-mula okey. Kemudian dia mengair semua tempat dia masuk pertandingan, semua pertandingan. Akhirnya lihat, bila keinginan melampau, maka syaitan mula menjadikan dia tinggalkan solat. Syaitan mula jadikan dia sanggup berjudi untuk mendapat kemenangan dalam pertandingan. Syaitan mula jadikan dia membenci orang lain. Syaitan mula jadikan dia bermain dengan khurafat. Saya diberitahu oleh geng-geng pengair tegar ni, kita mengair juga tak tegar sangat. Kita mengair ikan ni sebab nak makan kambing, bukan nak makan ikan. Kita mengair ikan sebab nak makan nasi lemak, nak jumpa kawan-kawan. Mengair tu jadi alat je. Matlamat kita ke lain. Tapi ada orang dia memang mengair. Tarik tu satu keindahan, keseronokan. Khusyuknya lebih khusyuk pada solatnya. Ya, dan jorang ni direguk oleh ikan, dia punya tarik seronok. Dia punya khusyuk 1 jam khusyuk, yang tak pernah diperolehi dalam solatnya, tidak juga dalam ibadatnya. Itu cerita hawa nafsu. Maka dia orang ni cerita bila buat pertandingan mengair. Saya dah jelaskan hukum pertandingan mengair adalah judi. Satu bentuk perjudian. Geng-geng ni tak nak dengar dia mengair. Dia kata dia orang nak menang, dia ada banyak cara. Cara pertama menipu lah. Menipu pakat dengan penganjur. Ada cara dia. Orang menipu tahu. Yang kedua, bomoh. Jumpa Tok Bomoh, minta mentera. Ni jorang ni hantar ke Bomoh, Bomoh jampi. Anjingnya Bomoh tu tak mengair pula dia. Kalau Bomoh tu mengair, menang dia. Dia jampi sebab sama-sama pembohong. Jampi jorang. Itu belum cerita bagi tangkal. Belum cerita jampi kolam. Pergi kat kolam, jampi kolam. Di Bomoh ni jadi bodyguard, ikut dia. Masa mengair baca, baca baca embuh sampai habis oksigen. Tok Bomoh ni duduk belakang. Ini cerita betul tentang orang mengair. Ya, kita taklah terlibat, tapi orang-orang yang mengair ni dia cerita. Itu belum cerita yang abaikan nafkah. Abaikan nafkah. Dia nak mengair bayar 800, penginapan 2 hari 3 malam.
Lepas tu bayar satu jorang RM70, RM80 untuk masuk pertandingan. Bayar sewa bok pula 300-400. Sekian-sekian habis duit. Dan bini dia abaikan nafkah. Berhutang dengan kawan. Kena buat pinjaman riba. Pinjam ngalu. Tak benda ni kita rasa ada ke Ustaz? Kita terkejut sebab kita tak terlibat. Tapi orang terlibat dia tahu benda ni. Dan ini cerita hawa nafsu. Sebab tu kita, bila kita minat sesuatu, jangan melampau. Kalau kita minat, saya minat mengaji tapi tak melampau. Tak adalah sampai terbabah waktu solat, tak adalah sampai nak masuk pertandingan, tak adalah sampai sekian-sekian. Just hobi untuk riliskan tekanan kita, sebagian tekanan. Just untuk kita bermasyarakat, bersosial dengan sahabat-sahabat kita, bertukar ilmu. Kerana ilmu bermanfaat menangkap ikan ini. Tapi tak ada cerita hawa nafsu yang melangkaui. Dan ini cerita orang minat hobi. Sebab itu banyak hobi yang menjadikan seorang itu masuk neraka. Ya, hobi tak pernah salah. Tapi bila saya sebut tadi, hawa nafsu yang masuk dalam hobi melampau daripada yang biasa, maka itu yang menyebabkannya. Dan sama juga bila kita sebut benci, hawa nafsu masuk. Kita kalau benci seorang ni, benci sungguh-sungguh, syaitan kuasai kita. Sehingga kita tidak tahu menilai ilmu. Ada orang dia benci peminum arak. Dia bencinya benci sungguh-sungguh sehingga dia tak nampak kebaikan orang ni. Ialah dia minum arak, kita marahlah dia salah. Kita tak kata dia betul. Tapi marah kita pada pelakuannya, bukan pada dia semua. Kita masih mengambil kira kebaikan yang lain, yang menyebabkan terbuka hati kita mendoakannya. Ya, orang tak pakai tudung. Kita marah orang tak pakai tudung, tahu dosa. Tapi kebencian kita tidak melampaui, tidak sampai peringkat hawa nafsu melampau. Kita tahu dia pun orang baik, cuma dia dalam bab tudung dia tak boleh pakai. Tapi dia baik, mungkin pemurah, dia tak pernah sakit hati orang. Dan dia orang seorang yang sekian-sekian. Maka kalau berlaku satu pada dia, kita dengan mudah doakan keampunan untuknya, rahmat untuknya. Moga Allah ampunkan dia, tempatkan dia di tempat yang baik. Bila kita dengar kematiannya, kita tidak lokek mendoakan. Sebab kita tak benci dia dengan hawa nafsu. Kalau benci hawa nafsu, pada muka, masuk neraka lah. Itu hawa nafsu. Setiap orang dia ada salah dia. Ada orang tu salah dia, tuan-tuan saya katakan dia tak pakai tudung. Sampai mati tak pakai tudung. Tapi kebaikannya kita tak boleh tolak. Ada orang tu dia duduk judi. Tapi kebaikannya kita tak boleh tolak. Mungkin dia ada salah dan dosa. Ada orang tu kita katakan dia mungkin buat sekian-sekian kejahatan. Tapi kita dianjurkan untuk berlaku adil. Apatah lagi dia saudara seagama kita. Kita diajar, mana-mana sahabat kita yang galak buat salah, buat dosa, moga Allah ampunkan dia. Sebab itu lidah kita berhenti berbicara bila dia mati. Bukan katakan yang baik-baik untuknya. Walaupun kita tahu si mak ni, si fulanah ini cuai dalam agamanya, tapi mudah-mudahan Allah ampunkan dia disebabkan kebaikan yang lain, ketaatan yang lain. Sebab itu Nabi SAW menyebut, syafaati li ahli al-kabairi min ummati yaumil qiyamah. Aku menyediakan syafaatku kepada umatku yang melakukan dosa besar pada hari kiamat kelak. Supaya kita, tuan-tuan sekalian, atas nama hawa nafsu, jangan hina orang melampau sangat. Orang yang benci orang melampau sangat sehingga keluar sempadan agama, ini orang yang ikut hawa nafsu. Kita berbeza pandangan, pendapat, lalu kita benci sangat, ini hawa nafsu. Kita tahu kita berbeza pandangan perkara biasa, tapi melampau-lampau duk hasut orang pula supaya membenci orang ni dengan secara peribadinya, ini tak boleh. Ya, benar saya kata kita benci seseorang berdasarkan beberapa penilaian yang kita ada. Saya mungkin benci jiran saya yang ni, kawan saya yang ni, kerana beberapa penilaian, tapi tidak melampau. Bagaimana tidak melampau? Kita mengetahui tidak melampau, bila mana orang ni mati, kita tetap mendoakan keampunan. Orang ni tak melampau. Kita tak ada masalah. Kalau kita dengar fulan bin fulan mati, ya Allah ampunkan dia, tempatkan dia di kalangan orang baik-baik. Dan kafarahkan dosanya dengan kebaikan yang dia ada. Kerana kalau kita membenci melampau, ingat, apa yang kita benci pada orang tu mungkin berlaku pada kita. Atau berlaku pada anak-anak kita.
Sebab tu kita, tuan-tuan sekalian, kalau kita jumpa seorang jahat ni jahat, waktu kita bertemu dengan dia, kita dianjurkan berbuat baik. Walau dia punya background dia jahat, tapi kita dianjurkan buat baik. Dan ini yang diajar oleh Nabi SAW. Tak, saya orang jahat ni Ustaz, tegur tak nak Ustaz, pandang tak, kita kena pandang. Ini panggil husnul muamalah. Ya, hawa nafsu kita tak kuasai kita. Dan demikian juga yang ketiga, bila mana kita takut sangat. Takut ni benda biasalah. Kalau takut biasa, kita takut lipas, takut tikus, itu benda biasa. Ada orang harimau tak takut, tapi lipas dia takut. Dia tengok harimau tak melompat dia. Tu setiap hari pergi zoo tengok harimau, okey. Tapi tengok lipas melompat atas meja masuk, dia punya takut. Ada orang, dia boleh pegang lipas, pegang cicak, dia berani. Tapi bila tengok yang lain dia takut. Kita tengok kucing dia takut, tak ada. Takut kita pada sesuatu itu fitrah. Nabi Allah Musa AS, waktu tongkatnya bertukar menjadi ular, Nabi Musa pun takut, cabut lagi. Kerana takut itu fitrah. Saya mungkin ada takut sesuatu. Takut hantu itu juga fitrah. Bila kita jalan tengah malam, tiba orang curi belakang, laju kita berlari. Takut. Itu perkara biasa. Tapi bila kita melampau takut, hawa nafsu kita masuk, sehingga kita melihat benda ni yang memberi mudarat kepada kita, bukannya dengan izin Allah, maka di situ hawa nafsu kita merosakkan akidah kita. Saya memang takut benda-benda macam ni. Saya takut orang jahat, takut dia belasah saya ke. Tapi takut saya tidak akan menjadikan dia lebih tinggi daripada kehendak Allah, dengan izin Allah. Sebab itu takut kita tidak menjadikan kita mengabaikan perintah Allah kerana takutkan dia. Kalaupun kita tak berani buat terang-terangan, kita tetap buat secara sembunyi. Ini para sahabat yang dibuli teruk oleh musyrikin Mekah. Kalau mereka semayang terang-terangan, kena belasah, kena pukul, lalu mereka menyembunyikan diri mereka. Ada seorang hamba Allah, dia masuk Islam, mak ayah dia tak tahu. Mak ayah tak tahu, ayah dia Kristian, mak dia Hindu. Dan dia masuk Islam. Dia takut nak semayang depan mak. Dia takut. Dia tahu keluarga dia keras. Tapi takutnya tak jadikan dia tak solat. Tapi apa dia buat? Dia tengah-tengah malam, dia pun ganti basikal, cari masjid berdekatan untuk solat. Kemudian dia balik. Dia tetap buat walau dalam keadaan takut. Itu yang kita maksudkan takut yang tidak membabi buta dan berhawa nafsu. Takut tu fitrah. Tapi orang yang beriman pada Allah, dia tetap cari satu jalan. Jangan, Ustaz saya takut nak ke masjid, Ustaz kenapa? Ada harimau. Ada harimau. Saya ingat ada abang saya dia ke masjid, dia patah balik. Kenapa? Jumpa harimau. Dia ajak saya naik. Waktu kami duduk kawasan pedalaman, dia pergi awal, dia suruh saya pergi kemudian. Bila pergi, dia terserempok lari, patah balik. Tu naik saya pergi, dua orang ni berani sikit. Dia takut tu fitrah, tapi tak menghalang kita beribadat. Cuma cara kita mula berbeza. Ada orang dia takut gelap, Ustaz takut hantu. Itu saya subuh tak boleh datang awal, Ustaz takut hantu. Dia datang dekat azan sebab setan dah lari, kata dia. Maka dia tidak melampau-lampau dan takut, sebab dia tetap cari jalan macam mana dia nak buat ibadat. Dia takut tu fitrah. Benar ada orang amat takut gelap. Dia takut gelap. Sebab itu kalau nak pergi masjid, dipastikan masjid dah buka lampu terang-terang baru dia masuk. Tidak, dia kata ada jin, Ustaz, jumpa tu, jumpa ni. Tapi dia tak pernah berhenti daripada pergi ke masjid. Cuma cara dia pergi mungkin berbeza. Dia pergi tengah terang-terang masjid, orang dah buka lampu semua, barulah dia pergi tenang. Itu rahsia kenapa dia datang ketika mana orang azan. Kita ingat sebab dia tak terkejut tidur, bukan penakut rupanya. Ada orang pergi awal 4 pagi dah pergi, 5 pagi dah buka lampu. Ini orang berani. Jadi di sini kita sebut tentang pengaruh hawa nafsu dalam 4 sifat manusia. Yang keempat ialah bimbang sangat, bimbang. Kita memanglah bimbang masa depan anak kita. Keputusan periksa dia membimbangkan kita. Setiap kali dia interview membimbangkan kita. Tapi bimbang kita jangan melampau, kerana syaitan akan masuk. Kita bimbang kefakiran sampai kita tidak mau bersedekah dan tidak mau keluarkan zakat. Tidak mau membantu orang lain. Dek kali bimbang takut miskin.
Jangan sampai macam tu. Kita bimbang ni ekonomi merudum, saat jatuh, niaga pun slow. Itulah saya tak berapa derma sekarang. Jangan melampau sangat. Yakin apa yang dijanjikan oleh Allah dan Rasul. Apapun keadaan, bila mana kita bersedekah, Allah akan gandakan rezeki kita dengan cara yang kita tak sangka. Maka jangan kebimbangan kita mengatasi janji Allah dan Rasul. Memang betul kita patut bimbang, tapi jangan mengatasi perintah Allah dan Rasul. Ini yang untuk kita fahamkan apa maksud hawa nafsu. Yang kita kata ikut hawa nafsu, ikut hawa nafsu. Bila mana cintanya melampau, bencinya melampau, takutnya melampau, bimbangnya melampau sehingga melangkaui sempadan, maka kita nama dia ikut hawa nafsu. Tapi kalau dia buat biasa-biasa, itu kita namakan kebiasaan. Orang makan, dia makan, orang minum. Kita kata tak ikut hawa nafsu. Tak, dia buat benda biasa orang lain buat. Tak ada bezanya. Orang mengair, dia mengair. Orang kelaut. Benda biasa. Tapi kalau dia mula melampau, orang mengair balik pukul 5, petang dia masih 5 pagi, dia mula melampau. Maka kita perlu halusi sifat melampau hawa nafsu yang syaitan jadikan sebagai permainan. Dan yang ketiga, kita katakan seorang buat sesuatu ikut orang, yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai pak turut, imma'ah. Kata Nabi, la takun imma'atan, jangan jadi pak turut. In ahsanan nasu ahsantu wa in asa'an nasu asa'tu. Jangan kamu jadi pak turut, orang baik kamu baik, orang jahat kamu jahat. Walakin wattinu mautinakum, tapi tetapkan prinsip kamu. Kita duduk dengan orang tak semayang, kita pun tak semayang. Duduk dengan semayang, kita pun semayang. Ni ikut orang kita panggil. Orang sokong benda tu, kita pun sokong. Sebab apa? Ramai sokong sah. Orang tak sokong, kita pun tak sokong. Kenapa? Sebab ramai tak sokong. Kita dengan suara majoriti. Bukan begitu cara kita hidup. Kita dengan suara kebenaran, walau kita bersendirian. Kita dengan suara kebenaran walau kita bersendirian, bukan dengan suara majoriti. Ya, pada perkara yang tidak membabitkan hukum hakam, ya kita akan guna majoriti. Tapi pada perkara yang berkaitan dengan hukum, kita bersama kebenaran. Sepakat tak nak solat, saya solat. Yang bersepakat. Sepakat kita buat pakaian seragam kita, tak pakai tudung, tak tutup aurat, saya akan tutup aurat. Saya boleh bersetuju pakaian warna sama, saya tak boleh bersetuju kalau tak tutup aurat. Kalau awak nak buat tema kuni bata, okey, boleh kuni bata, kuni telur ke boleh. Tapi saya nak tutup aurat. Kita dah sepakat semua rambut rebonding belaka. Sepakat. Tak, kesepakatan ini pada menyalahi nas dan perintah Allah, maka ini bukan kesepakatan yang diberkati. Kita orang sepakat untuk berjudi, no, saya tak akan bersepakat untuk berjudi. Saya sepakat untuk musafir dengan awak, tapi bukan untuk berjudi. Maka semua benda ni kita kena tahu pengaruh manusia dalam menentukan perbuatan kita ini besar. Oleh sebab itu kita jangan terikut-ikut sangat. Ya, ikut benda baik, okeylah. Sebab apa sebahagian besar pengaruh ini ada yang baik. Kita tak tafikan baik. Tapi sebahagiannya dia mungkar. Maka kita kena jauhi. Trending. Orang buat tu, kita buat ni. Ni tuan-tuan, bila kita nampak berlaku satu trending ni yang diviralkan, tak kira trending lagu ke, trending perangai ke, trending joget ke, maka kita perlu waspadai dan perlu tahu hukumnya. Kita pun ikut juga trending. Baik, kalau trending tadi tidak menyalahi hukum, silakan. Kalau trending tadi menyalahi hukum, kadang-kadang dalam Facebook dia ada trending dia, dalam TikTok ada trending dia, dalam kita katakan IG ada trending dia. Jadi dalam ini kebiasaan manusia. Semua orang buat benda ni. Maka kita kena perhati. Lagu apa? Ni trending lagu LGBT punya lagu. Jauhi. Ini trending lagu pemujaan khurafat. Maka jauhi. Ini trending lagu bagus. Okey, silakan, tak ada masalah. Ini trending cara buat, walaupun nampak bodoh sikit, tapi tak salah. Pandang atas, pandang bawah, pandang kanan, pandang kiri. Dah. Nampak macam bodoh sikit. Tapi tak salah, okey, buatlah trending tu. Pada kurang kita tahu bodoh dia kat mana. Tapi kita tak kata salah secara hukum. Kini tuan-tuan sekalian, kita perlu bijak dalam melihat trending yang berlaku. Kita juga kena perhatikan anak-anak kita yang ikut trending ni. Trending rambut macam ni, kita tengok. Kenapa rambut dia potong macam ni? Ada cegahan tak? Ada larangan tak?
Dulu orang ikut trending pemain bola sepak Brazil, rambut je ni, tengah je ada, keliling botak. Kalau kita trending ini salah dalam Islam. Nabi melarang perbuatan tersebut. Walaupun larangan tadi bersifat makruh, maka kita tetap menjauhinya. Kita pun tak ikut. Takkan pakai jersey dia sudahlah nombor 9. Pakai jersey okey lah. Trending pakai jersey nombor 9, tak ada hal. Tuan-tuan sembahyang pakai jersey nombor 9, pergi kerja pun jersey nombor 9, minat sangat ke dia, tak ada hal lah. Sebab dia tak menyalahi syarak. Cakap letak nombor 9. Tapi dengan kepala sekali, maka salah. Trending yang salah. Jadi kita tak kata trending tu salah secara totally, tapi kita kena bijak dan cerdik memilihnya. Ini yang kita sebut kebiasaan manusia. Dan akhir sekali ialah setiap perbuatan kita ni arahan syaitan. Maka arahan syaitan ni paling besar sekali, yang menyuruh kita mensyirikkan Allah, menyekutukan Allah, melanggar hukumnya dengan berani mencabar hukumnya, hukum Allah SWT. Oleh sebab itu, orang yang dekat dengan Allah, Allah beri dia ilmu. Dengan itu dia mengetahui mana baik, mana tak baik. Tapi orang jauh daripada Allah, maka dia tak dapat ilmu tersebut. Akhirnya kita kata dia ni tak tahu ke? Ya, memang dia tak tahu. Dia tak diberi ilmu itu. Kalaupun dibacakan ilmu itu padanya, dia pun tak nak peduli. Sebab pengetahuan itu Allah sabitkan dalam hati. Seorang bila mana Allah beri ilmu, bukan pada telinga dia, tapi pada hati. Yang lalu ikut telinga ni cuma pengetahuan biasa. Yang melekat di hati itulah ilmu yang beri manfaat. Dan itulah nur cahaya yang Allah campakkan dalam hati. Sebab itu dia sebut dalam hadis, idza dakhala an-nur al-qalba infasaha wa ansharaha. Qalu wa ma alamatu zalika ya Rasulullah? Qal al-inabatu ila daril khulud wat-tajafi an daril ghurub wasti'dad lil maut qabla nuzulih. Bila mana cahaya masuk dalam hati, cahaya masuk dalam hati, maka dia akan terbuka dan menjadi lapang. Dia jadi gembira, jadi seronok. Lalu kata para sahabat, ya Rasulullah, apakah dia ada alamat? Maka jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ada 3 alamat dia. Yang pertama, kata Rasulullah, al-inabatu ila daril khulud, sentiasa dia memandang kepada akhirat dan nak kembali pada akhirat. Sentiasa. Umpama dia nak kembali ke akhirat, umpama orang yang nak kembali ke rumahnya bila dah lama musafir. Sebab kita kalau dah musafir lama, kita pun rindu nak balik rumah. Walaupun seronok macam mana pun musafir tadi, maka datang rindu kita nak balik rumah kita. Tanyalah orang musafir. Yang musafir seminggu ke 2 minggu, yang pergi haji, apa yang dipikirkan selepas selesai musafirnya? Pulang ke rumah. Macam mana rumah saya nak pulang ke rumah, bertemu ahli keluarganya. Maka demikian sikap orang beriman. Kita nak pulang akhirat. Akhirat tu rumah kita. Dunia ni tempat musafir kita, bukan rumah kita. Kita nak balik akhirat, tempat yang Allah janjikan untuk kita, darul qarar, tempat menetap kekal abadi, syurga kita. Dek kita nak balik sanalah kita buat persiapan di sini. Kan bukan kalau musafir dia membeli semua bekalan untuk bawa pulang ke rumah. Dia beli madunya, dia beli kuih muihnya, dia beli sekian untuk simpan ke rumah. Kita musafir bawa segala bekalan untuk pulang ke rumah kita akhirat kelak. Dunia ni bukan rumah kita. Dunia ni bukan tempat tinggal kita. Kalau dunia ni tempat tinggal manusia, nescaya tak akan ada kematian. Tak akan ada namanya makhluk mati. Mati menghalau kita keluar dari bumi ini ke tempat asal kita yang di akhirat. Di akhirat tak ada makhluk namanya mati. Sebab itu memang tempat kita. Contoh kita ni, kalau duduk rumah orang, macam mana pun orang sayang kita, dia halau kita secara halus atau secara kasar. Contoh baik dengan seorang member, kita pun lepak pun dia. Hari pertama dia senyum sampai ke telinga. Hari kedua senyumannya mula pudar. Hari ketiga senyumannya mula tidak berseri lagi. Hari keempat mukanya dah mula ketat. Kita terus seronok enjoy. Ketahuilah dia sedang cuba menghalau kita.
cepat atau lambat dia akan halau kita. Kalau kita tak faham isyaratnya, kita akan dihalau dengan segala kekasarannya. Itulah dia mati. Mati akan halau kita keluar dari dunia ini. Kalau kita tak faham-faham, dia akan keluarkan kita dengan keras. Kalau kita faham, kita keluar sebagai mulia dan beradab. Tuan-tuan pergi rumah seseorang, tuan-tuan faham adab, tuan-tuan keluar dengan kemuliaan. Tuan-tuan tak faham adab, tuan-tuan keluar dengan keadaan yang penuh hina. Maka kita semua tahu bahawa dunia ini cuma rumah tetamu. Kita akan keluar di sini. Yang bijak tahu nak keluar cepat untuk pulang ke rumah dia, rumah akhirat. Yang kedua, kata Nabi SAW, at-tajafi an daril ghurur. Dia mula berhati-hati dengan negeri dunia ini. Tajafi, hati-hati. Tuan-tuan, kita bila berjalan tempat berduri, kita pun hati-hati. Kita bila berjalan tempat berlubang, kita mandu kenderaan, kita hati-hati, jangan langgar lubang. Kalau langgar pun biar slow lah, taklah bawa 120 langgar lubang, pecah rim kita. Kalau langgar juga mungkin bawa 20 langgar, bergetar sikit lah, tapi tak mudarat besar. Maka bila seorang itu benar-benar ada cahaya dalam hatinya, dia ilmunya yang benar, sehingga dia mengetahui hukum hakam, perihal boleh dan tak boleh, maka dia mula berhati-hati dengan dunia. Dia berniaga, dia hati-hati, jangan ambil orang kalau dia orang berniaga. Dia kerja, dia hati-hati, jangan curi tulang. Apa pun dia buat, dia hati-hati, jangan sampai terlekat dosa dia. Tajafi an daril ghurur, dia berhati-hati dengan negeri yang menipu ini. Jangan sampai dia tertangkap dan dipenjara. Dia bicara sebagai penjenayah dari kesalahannya. Hati-hati, jangan buat salah. Contoh, kita kalau naik kereta, depan ada polis, kita pun berhati-hati. Lampu kuning kita dah berhenti, walaupun masih boleh langgar lagi, tapi polis jangan. Silap kuning jadi merah, kena kita. Polis kiri kanan. Maka kita berhati-hati. Dia tulis ni speed limit, okay, 70. Tepi tu pula ada kamera, kemudian ada polis. Takkan kita nak pacut laju juga? Kita hati-hati. Itulah umpama orang yang dalam hatinya masuk cahaya. Dia hidup di dunia berhati-hati, dia takkan ambil orang lain, dia pulangkan walaupun nampak macam rugi, itu hak orang. Dan akhir sekali kata Nabi SAW, wasti'dad lil maut qabla nuzulihi, dia bersedia untuk mati sebelum berlaku mati. Orang-orang yang benar-benar punya ilmu, maka Allah jadikan dia berfikir tentang mati. Orang yang tak ada ilmu, dia tak terfikir tentang mati, walaupun yang mati itu orang dekat dengan dia. Tuan-tuan, kita bukan cerita sehari dua ni lah, semenjak kita hidup ni, kita sentiasa dengar berita kematian. Kalau kita baca sejarah orang gagah atas dunia, antara raja yang gagah dalam dunia namanya Muhammad Al-Fatih. Gagah. Dibuka kota Bizantin Timur, Rom Timur yang penuh kekuatan dan sejarah yang panjang. Yang Nabi SAW mendoakan keberkatan kepada pemimpin, kepada tentera yang berjaya membuka kota Konstantinopel. Kota Konstantinopel ialah pembukaan kota yang pertama sebelum kota yang kedua yang dinamakan kota Romia. Dia ada Konstantinopel, dia ada Romia. Kedua-dua kota ini lah dinamakan dulu sebagai kerajaan Byzantine, kerajaan Kristian, Byzantine dalam bahasa Arab. Dua-dua ini mazhab yang berlainan, dan mereka sentiasa ada peperangan antara mereka, iaitu Rom dan juga Byzantine. Tapi kedua-duanya ini akan menjadi milik umat Islam. Adapun Byzantine yang pertama, yang disebut Byzantine Timur ataupun Rom Timur, telah dikuasai oleh orang Islam. Siapa yang kuasainya? Muhammad Al-Fatih. Tuan Muhammad Al-Fatih ni dikagumi oleh Barat kerana kekuatannya dan kerana strategik dia, kebijaksanaan, segala benda hebat. Dan dia dianggap pada waktu itu boleh conquer dunia. Lihat bagaimana kematian menghentikannya. Pada usia 49 tahun dia meninggal dunia. Segagah-gagah manusia, dia mati pada usia 49 tahun. Sebagian kita mungkin sudah melepasi umur ini, 50.
Sebahagian kita mungkin belum melepasinya. Supaya kita tahu segagah mana pun manusia, mati akan datang menjatuhkannya. Ini Khalifah Mu'tasim, segagah perkasa, yang mengalahkan Rom dalam peristiwa yang terkenal, iaitu peristiwa Mu'tasimah. Dia punya gagah, tuan-tuan sekalian, ambil pisau ni, takluk gagah. Dia sendiri memimpin bala tentera menentang, mengalahkan Rom, menggerungkan Rom. Khalifah yang gagah, orang pun tak wani nak tikam dia, takluk, kuat. Tapi dia mati pada usianya 30 tahun. Cerita takluk ke, cerita tak tu ke, 30 tahun mati. Cerita lalu kat jambatan, bergoyang jambatan ke, harimau tengok cabut lari takut, tapi datang kematian, semua ubah. Kita supaya kita tahu tak ada yang kebal daripada kematian. Walaupun kita dengar segala kehebatan kependekaannya, tapi mati akan menjatuhkan semua ni. Wa imam orang baik sekali, demikian juga orang jahat. Wa imam orang gagah sekali, demikian juga orang yang lemah. Kita tengok dia ni gagah, sihat, orangnya pun kurus, badannya fit, senang setiap hari, hiking pun setiap hari, makannya Masya Allah, terjaga, terpelihara. Tiba datang kematian, kita pun tercengang. Macam mana dia boleh mati awal? Kita ni belasah semua kolesterol, Allah panjang lagi umur kita. Dia ni jaga semua benda, sebab badan dia pun tak ada kolesterol. Tapi Allah matikan dia supaya kita tahu bahawa mati tidak menjanjikan sesiapa pun untuk dia bertahan lama dengan apapun gaya hidupnya. Kerana kita mati dengan ajal kita, bukan mati dengan cara hidup kita. Tetapi kita tak mati dengan cara hidup kita. Ada orang yang cara hidupnya rosak pun, dia kalau belum sampai mati, dia tak mati. Ada yang cara hidupnya bagus, sihat, tapi boleh sampai waktu mati, dia mati. Tapi semua orang bersedia untuk menghadapi kematian. Bersedialah. Tentu setiap kali kita dengar orang mati, umurnya kurang pada kita. Saya umur 50. Yang mati tu umur 49. Maka saya patut bersyukur pada Allah, Allah beri saya peluang. Kalau saya umur 47, yang mati tu umur 49, maka saya patut berhati-hati. Mungkin saya tak sampai usia 49. Mungkin tak sampai. Maka begitu perangai kita bila mendengar usia kematian. Sebab tuan-tuan, bila kita dengar je orang mati, kita mesti tanya umur dia berapa. Oh, umur dia 52. 52? Saya 51. Dekatlah tu. Kita rasa dekat. Berapa umur dia mati? 52. Saya dah 55. Awak patut bersyukur pada Allah. Allah beri lebih pada awak. Allah beri pada awak umur lebih pada dia. Awak patut bersyukur. Jangan awak rosakkan umur tadi dengan maksiat. Tetapi setiap kali kita dengar siapa pun mati, dengar usia dia untuk kita ambil pengajaran. Kalau saya katakan usianya lebih muda pada saya telah melepasi umur tadi, saya patut wajib bersyukur. Kalau usianya lebih tua pada saya patut bimbang, saya tak mungkin sampai umur tu. Dia mati umur 52, saya belum tentu. Saya sekarang 47, belum tentu sampai 52 tu. 5 tahun nak kerja, apa-apa pun boleh jadi. Saya patut bersedia dengan keras. Ini orang-orang yang Allah Ta'ala berikan cahaya. Sebab tu kata Syekh Abdul Qadir, bila seorang hatinya bersih dan suci mujahadah dia. Yang pertama, Syekh Abdul Qadir sebut ada orang yang Allah beri ilmu pada dia. Tidak diberikan pada orang jauh. Dia beri ilmu padanya, tidak diberikan pada orang yang dibenci. Dia beritahu tentang sesuatu, sehingga setiap perkara dia buat tu berdasarkan ilmu, bukan berdasarkan hawa nafsu, sekian-sekian yang kita dah nyatakan. Kata Syekh Abdul Qadir, kita ni kalau hati bersih dan benar mujahadahnya, nescaya kita akan mendengar panggilan Tuhan. Itu yang disebut ilmu tadi. Yang ilmu tak melekat kat hati kita sebab apa? Hati kita kotor dan kita tak ada mujahadah. Kalau sekiranya hati kita bersih dan kita bermujahadah, kita akan dengar panggilan Allah. Apa maksud panggilan Allah? Hukum dari Allah, hukum dari Rasulnya, hukum daripada para siddiqin dan para walinya. Maknanya saya ni, tuan-tuan sekalian, saya hidup dalam tindakan saya, wa imam saya ikut perintah Allah dan Rasul. Allah kata begini, Nabi bersabda begini, ataupun daripada petunjuk orang soleh di kalangan orang siddiqin dan para wali. Kenapa orang buat macam ni? Orang baik buat macam ni, saya pun ikut. Mudah-mudahan saya dapat syafaat mereka. Kerana ikut orang soleh ini diperintah oleh Allah.
Allah berfirman, ulaika allazina hadallah fabihudahu muqtadih. Mereka lah orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah, maka ikutlah petunjuk yang ada pada mereka. Tuan-tuan, saya tahu ilmu saya, keterbatasan ilmu saya dalam mengetahui ini perintah Allah dan Rasul. Saya tahu keterbatasan. Saya tengok ada orang lebih alim pada saya, lebih baik pada saya. Mereka di kalangan para wali dan siddiqin. Saya tahu mereka lebih tahu pada saya, maka dengan itu saya ikut dia. Sebab itu kita, tuan-tuan, bila semahyang pun, siapa jadi imam? Yang paling alim. Kenapa? Ya, kita pun ada ilmu, tapi kita tahu dia lebih berilmu pada kita, maka kita nak dia ke depan. Atau bila kita nak tanam mayat pun, cari orang paling alim untuk dia turun dulu dalam kubur. Dan kalau mayat 3-4 orang mati, mayat mana didahulukan? Yang paling alim sekali. Yang alim sekali diturunkan lebih dahulu. Jadi kalau dia ni mati berjemaah lah, kita pun gali-gali lubang liang lahat. Siapa dulu? Orang paling alim. 3-4 orang ni paling alim. Kenapa kita beri keutamaan pada orang alim? Untuk beritahu bahawa saya nak ilmu yang ada pada awak, yang kita mungkin tak tahu. Sebab itu bila dianjurkan kita menghormati orang alim, orang soleh, dia kerana apa? Kalaupun orang alim, kerana ilmunya mendahului ilmu kita. Kalau kita dituntut menghormati orang soleh, dia amal kebaikannya mendahului kita. Kita, tuan-tuan, buat imam, mereka ni orang alim atau orang soleh. Ada pun orang alim kerana ilmu mereka mendahului kita, lalu kita hormat dia lah. Ada pun orang soleh kerana kebaikan mereka mendahului kita. Kita baru fikir nak sedekah, mereka dah sedekah. Kita baru fikir nak buat benda tu, mereka dah buat. Dan bertahun lamanya mereka dah buat. Kita baru duk fikir nak buat baik. Kita baru buat baik kecil, mereka dah buat baik besar. Kita baru buat baik setahun ni, mereka dah buat baik 10 tahun lepas. Kerana itu kita menghormati orang soleh. Mereka tahajud dulu pada kita, mereka puasa dulu pada kita. Semua kelebihan ada pada orang soleh, kita hormat. Lepas tu kata Syekh Abdul Qadir, orang kalau bersih hati dan benar mujahadah, dia akan mendengar bisikan, dia akan mendengar perintah Allah, Rasul, para wali, para siddiq. Maknanya ialah ilmu tu datang daripada semua segenap arah. Wa imma datang ilmu tadi terus dari Allah, daripada sunnah, dan daripada orang berilmu, orang alim. Sebab tu kadang-kadang Tok Guru saya cakap macam ni, pada perkara ini tidak ada nas. Kalau kita sebut Tok Guru saya cakap macam ni pada perkara berlawanan dengan nas, maka itu salah. Ya, bukan salah guru kita, salah kita dengar tentang guru kita. Sebab tu antara benda yang menjadi kesilapan murid, bila dia buat benda salah, dia kata Tok Guru saya suruh dulu, Tok Guru saya pernah. Anggaplah kamu tersalah dengar Tok Guru kamu cakap. Sebab tu kita marah tidur dalam kuliah, salah dengar. Bila salah dengar tu satu hal, tapi dia kata Tok Guru dia cakap, saya pernah dengar kuliah Tok Guru saya cakap. Ya ke awak dengar? Sedangkan apa dia cakap itu bertentangan dengan nas, seolah-olah dia cuba lagakan gurunya dengan nas. Betul, kalau benar-benar guru dia tak lawan nas, dalil, dia memang ikut dalil, anggaplah kita mungkin salah dengar. Mungkin kita salah dengar. Tok Guru kita kata kita nak korban dengan lembu, dengan kambing, kerbau. Kita silap dengar unta, unta pun boleh. Kita silap dengar kaldai, kaldai pun boleh. Bila ustaz awak kata kaldai? Ada saya dengar, Tok Guru kata boleh kaldai. Dah orang pun duk tembak gitu, mana ada kaldai? Tok Guru saya kata. Anggaplah kamu silap dengar, Tok Guru kamu tak cakap. Kalau betul, itu mungkin sabkul lisan, Tok Guru kamu tersilap cakap. Bukan dia nak lawan lah, dia tersilap. Kata orang kalau dah ceramah berhari-hari, berbulan-bulan, takkan tak salah. Kita yang dengar pun boleh salah dengar, yang cakap pun mungkin salah cakap. Kalau kerja dia macam ceramah je, saya duduk ceramah pagi petang, takkan saya tak silap? Mustahil. Mungkin berlaku kesilapan yang disebut oleh ulama sebagai sabkul lisan, lidahnya ke depan daripada akalnya, silap cakap. Sebab itu para guru juga sunat review balik apa yang dia cakap. Bimbang-bimbang tersilap, dia bukan niat salah, tersilap, terkhilaf. Anak murid pula ambil serius, oh tu tak double check, tak ada nak tanya ustaz, ustaz betul ustaz cakap macam ni? Ya ke saya cakap saya salah tu? Dia tu kata guru kami kata, habis. Dan ini biasa berlaku kesilapan. Dan sebab itu hati-hati bila kita memindahkan kata-kata guru kita. Itu paling baik kalau kita dengar satu pandang, kalau agak pelik sikit lah,
Maka tanya balik. Tiba-tiba guru kata, tak, itu bukan pandangan saya. Saya cuma nakar pandangan orang. Dia kata, saya tak kata dia. Oh, bukan ustaz kata lah. Bukan, dia kata. Habis betul tak dia kata? Tak betul lah, saya cuma nak cakap. Misalnya, kita mesti double confirm, mesti takut, mesti takkid, mesti minta suatu penjelasan yang sebenar. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir, orang ni yang hati bersih, mujahadahnya kepada Allah, maka dia akan dengar semua panggilan yang mulia ini, maka hidupnya ialah dekat dengan Allah, matinya ialah bila jauh dari Allah. Apa maksud? Hidup yang dia sebenar-benar rasa hidup bila dia melakukan perkara yang mendekatkan diri pada Allah. Tapi kalau dia melakukan perkara yang menjauhkan diri dari Allah, dia anggap diri dia dah mati. Tak ada apa. Ni tengkorak hidup yang ni hidup buat maksiat buat apa? Kata benar, siapa yang hidup buat maksiat, dia tak hidup, dia mati sebenarnya. Kerana orang yang hidup itu yang hidup dengan taat. Dan kalau kita dapati diri kita buat maksiat, kita dah mati. Maksud tak berfungsi. Kerana fungsi kita kat sini ialah beribadat pada Allah. Tuan-tuan, kita beli satu alat, kalau dia tak berfungsi, kita kata apa? Dah mati dah, dia tak fungsi. Beli torchlight, padam. Beli bateri, tak nyala. Kita kata ni bateri mati, bateri lama. Kenapa? Dia tak berfungsi. Tuan-tuan beli kereta, start tak hidup. Oh, bateri mati atau kereta ni kereta dah rosak. Sebab apa? Tak berfungsi macam dia patut dibuat. Ya, kereta ni ada fungsi lain, boleh tidur dalam tu, boleh. Tapi itu bukan fungsi sebenar. Fungsi kereta bergerak. Walau dia ada fungsi lain yang saya katakan, boleh kita rehat dalam kereta, boleh kita tidur dalam kereta, boleh masak Maggi dalam kereta, boleh belaka. Tapi fungsi dia apa? Jalan. Maka bila dia tak menjalani fungsi dia, kita kata mati. Tentang fungsi kita kat dunia ni apa? Buat baik, ibadat pada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan beribadat kepadaku. Bila mana kita tak buat ibadat, kita dah mati, tak berfungsi. Ni tengok kawan-kawan kita tak buat ibadat, kamu ni matilah. Tak ada fungsi. Kamu tahu fungsi kamu apa? Fungsi kamu ibadat. Kalau kamu sembahyang tidak, itu tidak, mati kamu ni. Tak berfungsi apa-apa. Maka bagi orang dekat dengan Allah mengetahui bahawa hidupnya bila dia mendekatkan diri pada Allah. Bila dia jauhkan dirinya pada Allah, maka dia dah mati. Dan orang yang benar putih bersih hatinya, benar mujahadahnya, maka dia sentiasa mencari redha Allah dengan bermunajat pada Allah. Tentang redha Allah ni, kita dah buat semua kebaikan yang Allah suruh. Tapi kita kena ngadu kat Allah, ya Allah, aku mencari redha-Mu. Ya Allah, aku mencari keampunan-Mu. Ya Allah, aku mencari kasih sayang-Mu. Berikan kasih sayang-Mu padaku, redha-Mu padaku. Berilah kasih belas-Mu padaku. Kita kena bermunajat. Apa itu munajat? Mengadu pada Allah. Tentang benda paling seronok mengadu kat orang. Kita kan suka mengadu kat orang. Anak kita lulus periksa, kita nak ngadu kat orang. Anak saya lulus. Nak ngadu, seronok. Boleh masuk Facebook, TikTok lah, itu, ini. Seronok. Saya bukan cerita boleh, tak boleh, cerita keseronokan kita. Kita seronok kalau dapat benda tu, cerita ngadu kat orang. Semua orang belaka lah. Susah sikit pun nak ngadu kat orang. Kalau tak ngadu kat orang, rasa macam tak sempurna susah ni. Kena cerita ke orang. Tetapi kita perlu ubah. Bukan kita kata totally tak boleh ngadu kat orang. Tapi kita nak sesuatu tadi, kita nak ngadu kat Allah dulu. Ya Allah, Kau telah berikan aku kekayaan. Engkau telah berikan kepadaku kesihatan. Engkau telah berikan kepadaku keluarga yang baik. Jadikan aku hamba-Mu yang sentiasa bersyukur. Hamba-Mu yang sentiasa mentaati-Mu, yang tidak cuai dalam melakukan ibadat kepada-Mu. Ya Allah, Engkau berikan peluang umur yang panjang kepadaku. Dengan kasih sayang-Mu, Ya Allah, Engkau berikan aku mentaati-Mu. Ya Allah, kurniakan kepadaku redha yang berterusan. Kurniakan kepadaku keampunan yang berterusan sehingga hari pertemuan denganmu. Tentang bermunajat, kerana kita dapati orang yang benarnya dengan Allah, panjang munajatnya. Dia suka ngadu ke Allah. Itu kita tengok, dia orang yang mulai daripada sekian pukul sampai sekian pukul. Kita rasa saya solat 2 rakaat tu dah macam dah lama dah. Dia orang ni bangun malam duk munajat sampai subuh. Sebab dia ada banyak benda nak bercakap dengan Allah. Kita ni banyak benda nak bercakap dengan kawan.
Itu duk sembang kawan 3 jam tak terasa. Sebab banyak benda. Kita tak banyak benda nak bercakap dengan Allah. Walau sebenarnya kita banyak benda nak bercakap dengan Allah. Sebab Allah lah pemberi segala nikmat. Dan Allah lah pemilik pada segalanya. Dan kepadanya kita kembali. Dan kepadanya kita dihakimi. Dan di sisinya ditentukan syurga atau neraka kita. Kalau seseorang yang menentukan masa depan kita, bukankah kita akan terus menghampiri, mendekati dia? Ini kan pula Allah. Maka munajat kepada Allah. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir, ketika itu dia akan merasa redha pada semua perkara. Puas, redha. Sikit banyak redha, tak ada hal bagi dia. Tidak akan lagi peduli dengan dunia yang pergi. Tidak akan lagi mempedulikan tentang kelaparannya, apa sahaja. Maksudnya apa pun musibah dunia bukanlah suatu perkara besar dalam hidup dia. Kerana keredaan sudah menjadi matlamat dia, buruan dia. Kita tengok orang kalau matlamatnya gaji, jauh mana pun dicampak dia daripada anak isteri, dia pun tak peduli. Asalkan dia dapat gaji, itu goal dia. Mana? Tok Manistan pergi. Tinggal bini berapa bulan, dia pergi. Kenapa? Matlamat dia ada. Matlamat dia ada. Suruh cuti, tak boleh, ini kerja. Dicampak kat Shanghai, pergi. Afrika, pergi. Sudan, pergi. Kat mana pun dicampak, di situ ada matlamat. Apa dia peduli? Apatah lagi orang menjadikan matlamatnya redha Allah. Apa pun laku dia pun tak boleh. Dia pun tak pandang ke kanan ke kiri kerana matlamatnya jelas. Matlamat jelas. Ni saya dengar kawan saya kerja kat Basrah, Iraq, zaman tu saat nak keluar ni bodyguard control kita. Nak keluar kena pakai baju kalis peluru. Nak ke pasar je berikan kalis peluru. Duduk dalam camp tak boleh keluar. Boleh hidup macam tu? Boleh. Sebab dia ada matlamat. Nak gaji. Tinggal nak bini satu hal. Bahaya nyawa satu hal. Tapi kenapa nak? Ni yang menjadi tentera upahan di Iraq. Ada gajinya besar. Sanggup bahayakan nyawa. Dia anytime sniper tembak atas kepala. Tapi kenapa berani? Dia ada matlamat dia. Duit. Gaji. Sama juga kita tuan-tuan. Kita ada matlamat redha Allah. Dia dalam mencari redha Allah mungkin ada kesukaran. Maka kita tak boleh. Yang berupa lapar dan sebagainya. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir, namanya murid. Murid ini orang yang berkehendak kepada Allah Ta'ala. Maka redha itu diketahui melalui taat. Lagi mana kita taat Allah, itu tanda Allah redha. Dan orang yang arif billah, maka dia melihat ialah dekatnya dengan Allah. Macam mana para murid, dia melihat wujud ketaatan itu tanda redha. Orang arif billah ini dia lebih tinggi pada itu. Dia melihat nilainya ialah dia dekat dengan Allah. Macam mana dekat dengan Allah? Dia merasakan tentang dekatnya dengan Allah. Dia rasa benda itu. Yang ni dia melihat pada ibadat. Yang ni melihat pada pendekatannya pada Allah. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir, hei orang pura-pura, yang kamu tak mungkin sampai darjah ini bila mana kamu tidak ikhlas kepada Allah Ta'ala. Walaupun kamu melakukan ibadat dengan pelbagai macam-macam, bagaimana kamu memandang manusia, bagaimana kamu ikut hawa nafsu, bagaimana kamu ini kekal dengan kejahilan kamu, maka semua ini tidak akan memberi apa-apa kebaikan pada kamu. Sebab itu ikhlaslah dalam amalan kamu, supaya kamu keluar daripada belenggu dunia. Ikhlas. Dan nilai sebenar dalam ibadah ialah ikhlas kepada Allah Ta'ala. Bila mana kita ikhlas kepada Allah Ta'ala, maka datang taufik, datang segala kebaikan, datang segala kesempurnaan seorang hamba di sisi Allah SWT. Kerana itu kita sentiasa doakan supaya Allah tidak membiarkan kita, melainkan dengan inayahnya, perhatiannya, kasih sayangnya, penjagaannya. Walaupun sekelip mata, jangan Allah biarkan kita dengan hawa nafsu kita. Biar sentiasa dalam pemeliharaan, penjagaan Allah. Wallahu bissawab. Assalamualaikum.